Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada para pelajar. Baiklah, pada hari ini cikgu akan menerangkan mengajar kepada anda satu topik iaitu permasyhuran kemerdekaan, di mana topik ini berada di bab 10 sejarah tingkatan 4. Baiklah, tanpa cikgu melengahkan masa, cikgu teruskan kelas kita pada hari ini, di mana merdeka yang ditarifkan sebagai kebebasan dan usaha mendaulatkan nusa dan bangsa telah diperjuangkan oleh pelbagai pihak. Tarikh 31 Ogos 1957 menjadi detik bersejarah bagi negara kita, di mana rakyat berjuang untuk membebaskan negara daripada cengkaman kuasa asing. Bagi memastikan detik bersejarah ini, permasyhuran kemerdekaan telah diingati, di mana pelbagai persediaan telah dibuat. Kemudian kita lihat pula di mana kemerdekaan ini sudah pastinya meninggalkan kesan yang penting untuk dihayati oleh generasi kini. Kita perlu menghayati perkembangan mempertahankan perpaduan dan nilai kesetiaan dengan tidak berbelah bagi supaya negara sentiasa kekal berdaulat. Baiklah, ini antara subtopik kecil di mana para pelajar perlu tahu, iaitu sudah pasti yang pertama, pengertian kemerdekaan, apa itu yang dimaksudkan dengan kemerdekaan. Yang kedua, persediaan menyambut permasyhuran kemerdekaan negara. Yang ketiga, detik permasyhuran kemerdekaan negara. Yang keempat, kesan kemerdekaan terhadap negara kita. Dan yang kelima, prinsip kedaulatan persekutuan tanah Melayu. Ini antara topik-topik kecil yang wajar untuk pelajar tahu, di mana supaya bila peperiksaan telah berlangsung, saya berharap pelajar boleh jawab jika antara topik-topik ini disoal kembali. Okey, saya harap juga pelajar dapat menguasai topik berkenaan. Baiklah, kita lihat pula subtopik utama yang kecil, iaitu apa yang dimaksud dengan pengertian sejarah. Okey, apa yang dimaksudkan dengan pengertian sejarah, di mana tarikh kemerdekaan negara pada 31 Ogos 1957 bersamaan 5 Safar 1377 Hijrah. Merdeka membawa erti bebas daripada sebarang cengkaman kuasa asing, bebas menentukan pemerintahan dan hala tuju negara. Menurut Kamus Dewan pula dikatakan bahawa bebas daripada penjajahan, kurungan atau naungan. Merdeka juga bermakna negara yang berdaulat, iaitu mempunyai kuasa tertinggi. Seterusnya, kita lihat pula daripada pandangan tokoh, iaitu dari Syed Jamal al-Din Al-Afghani, yang mana beliau mengatakan perjuangan bagi menghadapi penjajah hendaklah disertai semangat kebangsaan. Insinyah cinta akan tanah air yang merdeka, wataniah. Beliau yakin bahawa rakyat yang perlu membebaskan diri daripada pencerobohan pihak luar dengan bersatu padu bagi mempertahankan maruah diri, agama dan juga bangsa. Seterusnya kita lihat pula dari pandangan daripada Rashid Rida, di mana beliau beranggapan ataupun mengeluarkan kenyataan di mana kedaulatan dan kekuatan sebuah negara adalah untuk membebaskan diri daripada penjajah barat. Baginya, kedaulatan sebuah negara adalah dengan menghidupkan sistem khalifah serta menghapuskan ikatan perkauman. Seterusnya, kita lihat pula dari segi pengertian kemerdekaan juga, iaitu kesinambungan dari pandangan tokoh. Seterusnya kita lihat pula pandangan tokoh dari India, iaitu Mahatma Gandhi, di mana beliau mengatakan bahawa kemerdekaan perlu merangkumi politik, ekonomi, moral. Setiap negara berhak menguruskan sendiri negaranya walaupun sukar supaya setiap komuniti hidup dalam harmoni. Seterusnya, iaitu pandangan dari Nelson Mandela, di mana beliau mengatakan bahawa kebebasan bukan hanya
perempuan untuk melawan satu kumpulan atau warna kulit, tetapi satu pertempuran terhadap sebuah sistem yang menindas. Kebebasan boleh dicapai melalui politik bebas daripada penghambaan, kemiskinan, penderitaan, serta di mana seluruh rakyat haruslah bersatu dalam satu negara menuju masa hadapan. Seterusnya, kita lihat pula dari pandangan dari Indonesia, iaitu tokoh Soekarno. Sudah pasti rakyat Indonesia, rakyat jelata Indonesia mengenali tokoh berkenaan, di mana beliau beranggapan bahawa kemerdekaan bererti bebas selama-lamanya. Kebebasan ini merangkumi kebebasan untuk berfikir, bertindak daripada politik, penindasan dan rejim autokratik. Pendirian sesuatu bangsa menjajah jika berfikir bangsa yang dijajah itu akan terus mendominasi oleh mereka. Rakyat dijajah akan menganggap hilangnya dominasi asing sebagai satu pembebasan. Kemerdekaan akan membentuk masyarakat baharu yang demokratik tanpa kelas dan juga kasta. Seterusnya, kita lihat pula pandangan daripada di Malaysia, iaitu Tengku Abdul Rahman. Sudah pasti para pelajar, rakyat dan juga yang tinggal di Malaysia mengenali siapa Tengku Abdul Rahman yang merupakan ahli sejarawan yang banyak berjasa di negara kita. Di mana beliau juga beranggapan bahawa kemerdekaan ibarat tempat perhentian perjalanan yang jauh bagi mewujudkan sebuah negara yang baru yang berdaulat. Rakyat perlu berkhidmat untuk negara yang baharu, berusaha dengan tenaga, fikiran bagi mencipta satu bangsa baharu dengan cita-cita keadilan dan juga kebebasan. Seterusnya, kita lihat pula pandangan daripada Tun Temenggung juga anak Bering, di mana beliau mengatakan bahawa melalui kemerdekaan ini keselamatan negeri akan terjamin menjadi lebih kuat. Penduduk pribumi Sarawak sanggup berkorban demi mempertahankan negara. Di samping itu, dengan kemerdekaan kita dapat kita atasi oleh ancaman komunis. Okey, seterusnya kita lihat pula kesinambungan pengertian sejarah daripada pandangan dari Tun Fuad Statement, di mana beliau mengeluarkan kenyataan beranggapan bahawa melalui kemerdekaan keselamatan sosial Borneo Utara, penduduk pribumi serta generasi selepasnya akan lebih terjamin. Usaha pembangunan yang pesat berlaku di Persekutuan Tanah Melayu mampu kita naikkan semangat baharu masyarakat. Seterusnya, kita lihat pula dari pandangan dari Tun Dr. Mahathir Mohamad, di mana beliau telah mengatakan bahawa merdeka bukan sahaja bebas daripada cengkaman kuasa dan minda penjajah. Merdeka juga bermaksud menghayati semangat jiwa merdeka dengan menghayati negara sepenuh hati, sanggup berkorban untuk negara ini dengan apa-apa cara sekalipun. Okey, berikut merupakan antara soalan-soalan yang berkaitan dengan topik penmasyhuran kemerdekaan, di mana mungkin ditanya dalam soalan objektif pernyataan berikut berkaitan dengan pemimpin-pemimpin negara. Okey, Soekarno, Nelson Mandela dan Tengku Abdul Rahman. Apakah persamaan sumbangan mereka? Okey, dia nak sumbangan antara tokoh-tokoh berkenaan. So, pelajar perlu tahulah sudah pastinya perjuangan ke arah kemerdekaan. Seterusnya, kita lihat pula daripada kesinambungan soalan objektif, iaitu berkaitan dengan pembinaan ciri-ciri negara bangsa telah berlaku sejak perkembangan kerajaan alam Melayu. Jelaskan maksud pengertian kemerdekaan menurut sumber berikut. Yang pertama sudah pasti daripada bahasa Melayu, Kamus Dewan, dan juga mengapa terdapat pelbagai tafsiran berkaitan pengertian kemerdekaan. Okay, seterusnya ini antara contoh-contoh soalan para pelajar boleh lihat. Okay, kata soalan kedua, kata subjektif. Okay. Okay. Okay, seterusnya kita pergi pula daripada subtopik yang kedua, iaitu berkaitan dengan persediaan menyambut penmasyhuran kemerdekaan. Kemerdekaan sememangnya dinantikan oleh
seluruh rakyat di negara kita. Bagi memastikan detik ini bermakna kepada negara dan rakyat, maka beberapa persediaan telah diatur pada peringkat persekutuan dan negeri. Persediaan ini dibuat melalui penubuhan jawatan kuasa persediaan fizikal dan sambutan. Turut diatur ialah upacara sambutan kemerdekaan di setiap negeri. Namun begitu, tumpuan upacara adalah di Padang Kelab Selangor dan Stadium Merdeka. Pada 8 Julai 1957, Tengku Abdul Rahman selaku Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu telah berucap dalam radio Malaya di mana beliau sudah pasti je menyeru seluruh rakyat meraihkan hari kemerdekaan dengan meriah supaya kekal dalam rakyat menerusi radio Malaya tentang atur cara sambutan kemerdekaan terutama pada tarikh 31 Ogos 1957. Jawatan kuasa persediaan fizikal di mana sebagai sebuah negara yang akan memperoleh kemerdekaan penonjolan identiti negara perlu diberikan perhatian yang sepenuhnya oleh jawatan kuasa ini. Prasarana fizikal yang telah disediakan antaranya termasuklah pembinaan sebuah stadium untuk meraihkan kemerdekaan dan istana untuk Yang di-Pertuan Agong. Tengku Abdul Rahman mencadangkan sebuah sebuah lagu rasmi kebangsaan di mana beliau telah mencipta bagi mempertegangkan semasa upacara pengistirahan kemerdekaan pada sekitar 31 Ogos 1957. Okey. Sebuah jawatan kuasa pemilihan dan dibantu oleh Yaakob Abdul Latif yang merupakan seorang pengarah Jabatan Penerangan di mana lagu Negaraku telah dicipta sebagai lagu kebangsaan negara. Lagu ini berasal daripada lagu Terang Bulan, lagu negeri Perak yang liriknya ditulis oleh Saiful Bahari. Di samping itu kita lihat pula daripada penggunaan bendera Persekutuan Tanah Melayu. Okey. Di mana ianya telah sedia ada akan dijadikan bendera kebangsaan. Mereka bentuk bendera ini telah dicipta oleh Muhammad Hamzah yang merupakan seorang kaki tangan Jabatan Kerja Raya Negeri Johor. Bendera Persekutuan mula dikibarkan dengan rasminya pada 26 Mei 1950 di Istana Sultan Selangor. Okey. Jawatan kuasa sambutan ini di mana kita ketahui bahawa ianya berperanan untuk memeriahkan sambutan pada peringkat ibu kota dan negeri. Bangunan di sekitar bandar, jalan raya dan Padang Kelab Selangor. Okey. Faham? Baiklah, kita teruskan kesinambungan melalui daripada jawatan kuasa sambutan di mana bangunan di sekitar bandar, jalan raya dan Padang Kelab Selangor dihiasi lampu sebanyak 75,000 bendera Persekutuan Tanah Melayu turut ditempah khas dari kilang kain dijemput dan dibawa dengan kapal laut. Seterusnya kita lihat pula di mana dari situ bermulanya menteri dan pegawai tinggi kerajaan telah menyediakan pakaian khas ilham dari Tengku Abdul Rahman sendiri. Sejenis pakaian dari negeri Kedah iaitu baju muskat diubah suai lengkap dengan seluar setting hitam dan bersongkeh, bersamping dan tenggolok yang direka untuk menteri. Kerajaan menganjurkan khusus khas berkaitan dengan protokol yang diikuti oleh sebanyak 300 orang pegawai kerajaan selama 3 hari. Mereka bertindak sebagai pegawai penerbangan dan pegawai pengiring tetamu serta pegawai jemputan luar negara. Di mana jelaslah pegawai dan kaki tangan kerajaan telah diberikan gaji seminggu lebih awal untuk memberikan peluang menyambut kemerdekaan. Sambutan kemerdekaan telah dinantikan oleh rakyat sehinggakan semua tiket kereta api Tanah Melayu di Pantai Timur habis ditempah. Begitu juga dengan tiket bas semasa pihak pada peringkat pusat maupun negeri memberikan kerjasama dan bersatu hati untuk menjayakan Hari Merdeka. Seterusnya,
Okey, ini merupakan soalan format format soalan objektif di mana para pelajar boleh lihat mungkin didanya mungkin di soal berkaitan lebih kurang sama berdasarkan soalan yang telah saya paparkan di skrin. Okey. Seterusnya kita pergi pula dari subtopik yang ketiga iaitu detik permasyhuran kemerdekaan negara. Permulaan sambutan telah diraikan pada malam 30 Ogos 1957 di Padang Kelab, Selangor. Menjelang pada 31 Ogos 1957, tersebutlah jalan sekitar Kuala Lumpur begitu sesak di mana kenderaan dan juga penjalan kaki telah menuju ke Padang Kelab Selangor untuk kita raikan upacara berkenaan. Okey, dia bermula pada sekitar pukul 10 malam di mana wakil dari Parti Perikatan Berbaju Melayu Hitam yang telah dikotai oleh Sardun Jubir mengambil tempat duduk, dan pada pukul 10.30 pula seramai 300 orang pemuda membentuk pembarisan kehormat menghadap Jalan Raja Menara Jam yang telah diketuai oleh Ismail Botak yang pada pukul 11.58 malam, di mana seluruh lampu telah dipadam di kawasan majlis untuk menghitung detik jam 12. Pada tepatnya pukul 12 malam, detiknya lampu dibuka diikuti dengan laungan Merdeka. Seterusnya upacara menurunkan bendera Union Jack oleh Tahir Abdul Majid yang diiringi dengan lagu God Save the Queen. Bendera kebangsaan telah dinaikkan diiringi dengan lagu Negaraku. Iaitu sorokan Merdeka dilaungkan sebanyak 7 kali oleh Tengku Abdul Rahman. Seterusnya, pada pukul 12.10 di mana Tengku Abdul Rahman telah dikalungkan pingat Mars yang tertulis bapa kemerdekaan tanah air dan dilaungkan gelaran tersebut sebanyak 3 kali. Pada pukul 12.25 malam, Tengku Abdul Rahman menyampaikan ucapan dengan bersemangat. Sekitar pukul 12.55 malam, majlis diakhiri dengan bacaan doa selamat oleh Tuan Haji Masud Hayati. Okey. Seterusnya kita lihat pula daripada kesinambungan detik pemasyhuran kemerdekaan peristiwa bersejarah di Stadium Merdeka. Upacara sambutan ini sudah pastinya diadakan pada 31 Ogos 1957 dengan kehadiran orang ramai berjumlah 20,000 orang. Mereka ini datangnya dari seawal jam 6 pagi di atas pentas. Kelihatan ketibaan Raja-Raja Melayu dan wakil Queen Elizabeth II iaitu Duke of Gloucester serta beberapa pegawai tinggi British telah dipayungi oleh biduan anda. Okey, pada pukul 8.15 pagi telah bermulanya ketibaan Tengku Abdul Rahman disusuli dengan ketibaan Raja-Raja Melayu. YDPA dan Permaisuri serta Duke dan Dutch East of Gloucester kenegaraan bunyi nafiri setiap kali pembesar negara tiba. Duke of Gloucester telah memberikan ucapan dan menyerahkan surat perlembagaan serahan kuasa kepada Tengku Abdul Rahman. Pada pukul 8.15 pagi, Tengku Abdul Rahman telah melaungkan merdeka sebanyak 7 kali. Telah diikuti dengan laungan azan oleh Ustaz Hasan Ashari. Seterusnya, upacara menarikkan bendera PTM iaitu bendera Persekutuan Tanah Melayu sambil diiringi lagu Negaraku. Sebanyak 101 das tembakan meriam menandakan negara telah merdeka. Seterusnya, pada pukul 11 pagi bermulanya istiadat mengangkat sumpah YDPA di Balairung Seri Istana Negara. Telah diikuti oleh upacara pelantikan Perdana Menteri, Jemaah Menteri, Hakim Besar, Gubernur Melaka dan juga Pulau Pinang.
pada pukul 1:30 hari, Majlis Jamuan di Residensi bagi mengucapkan selamat jalan kepada bekas Pesuruhjaya Tinggi British, Sir Donald McGillivray. Sekitar pukul 5:25 petang, Sir Donald McGillivray dan juga isteri berlepas dari lapangan terbang Kuala Lumpur ke London dengan penghormatan permaidani merah. Seterusnya kita lihat pula kemerdekaan PTM iaitu Persekutuan Tanah Melayu 1957 di tengah keadaan di Stadium Merdeka, kehadiran YDPA dan juga isteri. Laungan Merdeka sebanyak 7 kali, berita tentang Merdeka di Akhbar. Dan akhir sekali dalam masyurnya kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Terusnya kita lihat pula subtopik yang seterusnya iaitu kesan kemerdekaan terhadap negara kita dari aspek politik. Dan pastinya memberi kesan yang begitu besar terutama dalam aspek politik di mana pengamalan sistem raja berperlembagaan. Negara kita mengamalkan konsep raja berperlembagaan, YDPA sudah pastinya telah merupakan seorang ketua negara. Yang kedua, kita lihat pula dari segi pengamalan sistem raja perlembagaan. Sistem pentadbiran ini memberi rakyat kuasa memilih kerajaan dan pemerintah melalui pilihan raya. Parlimen berkuasa mengubal undang-undang pada peringkat persekutuan. Dewan Undangan Negeri berkuasa mengubal undang-undang di peringkat negeri. Seterusnya, pentadbiran negara. Sudah pastinya Tengku Abdul Rahman telah dilantik sebagai Perdana Menteri PTM iaitu Persekutuan Tanah Melayu. Beliau telah melantik Datuk Abdul Razak Hussein sebagai Timbalan Perdana Menteri. Jawatan Menteri Luar juga telah disandang oleh Tengku Abdul Rahman. Cabaran Kerajaan Persekutuan Tengku Abdul Rahman dan juga Datuk Abdul Razak Hussein dalam menggantikan pegawai Eropah dengan rakyat tempatan dalam memegang jawatan penting dalam pentadbiran PTM. Okay, seterusnya kita lihat pula dari antarabangsa iaitu dari peringkat antarabangsa iaitu berdasarkan dasar luar pada tahun 1957, kumpulan pegawai kerajaan pertama telah dihantar ke Britain untuk mendapatkan latihan bagi memantapkan kementerian luar. Tokoh utama telah menjadi Menteri Luar yang merupakan Tan Sri Muhammad Ghazali Syafi'i dan juga Dr. Ismail Abdul Rahman. Negara kita juga telah menjalinkan hubungan baik dengan Indonesia, India, Australia, New Zealand dan juga Mesir dan Jepun. Yang kedua, menganggotai Commonwealth. PTM atau nama penuhnya Persekutuan Tanah Melayu ini telah menyertai pertubuhan Commonwealth yang dapat merapatkan hubungan sosioekonomi dengan ahli lain. PTM mampu mempamerkan komitmen terhadap isu yang diamati yang telah dihadapi oleh negara anggota sendiri. Seterusnya dari segi pertahanan negara, sudah pastinya setelah merdeka PTM masih mengekalkan kerjasama pertahanan dengan Britain dan negara Commonwealth. Negara yang memerlukan kekuatan pertahanan akan memeterai perjanjian pertahanan Anglo-Malayan Defence Agreement AMDA pada tahun 1957. Okey. Pernyataan dalam blog Stelling di mana PTM ini menjadi negara yang berpendapatan tinggi daripada hasil getah dan juga biji timah yang untuk mengukuhkan lagi kedudukan mata pound sterling. Penyertaan PTM dalam sistem keutamaan tarif Commonwealth preferential tarif sistem turut telah memperkukuhkan lagi kedudukan ekonomi ahli-ahlinya yang lain. Diiktiraf sebagai salah satu pertubuhan bangsa-bangsa bersatu PBB di mana telah menerima sebagai ahli PBB pada 17 September 1957 yang merupakan ahli PBB yang ke-82.
2. Bendera PTM telah dikibarkan secara rasmi di Ibu Pejabat PBB pada 15 Oktober 1957. Secara tidak langsung, PTM menjunjung prinsip PBB melindungi hak asasi manusia. Misi pengaman PBB telah sudah pastinya ianya mengiktirafkan dan juga kepercayaan PBB. PTM turut terlibat dalam misi pengaman PBB di Kongo. Seterusnya, kesan kemerdekaan terhadap negara kita dari aspek ekonomi, dan yang memberi kesan yang begitu mendalam, terutama rancangan Malaya pertama pada 1956 hingga 1960 yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara dengan tumpuan sektor luar bandar, mempelbagaikan keluaran pertanian tidak bergantung kepada getah dan juga mahu menambahkan peluang-peluang pekerjaan bagi mengurangkan kadar kemiskinan. Yang kedua, kita lihat pula dari aspek Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan, iaitu FELDA, di mana penumbuhan FELDA ini pada 1956 untuk memajukan tanah baru secara besar-besaran bagi pertanian penempatan semula masyarakat. Kawasan yang telah diusahakan untuk tanaman getah dan juga kelapa sawit. Kemudahan perumahan dan juga kemudahan asas ini telah disediakan untuk peneroka. Seterusnya, kita lihat pula dari segi ekonomi juga kesinambungan, iaitu dari institusi kewangan tempatan, iaitu Malaya National Bank atau Bank Kebangsaan Melayu, merupakan antara bank yang pertama khusus untuk orang Melayu yang ditubuhkan oleh Ma'ruf Zakaria. Bank negara mula beroperasi pada 26 Januari 1959 bagi menstabilkan kewangan dan juga pertumbuhan ekonomi yang baik. Kuang Yik Bank telah ditubuhkan pada 1913 di Kuala Lumpur. Seterusnya, pembangunan luar bandar. Kementerian Luar Bandar ini mula wujud pada 17 November 1959, bertanggungjawab membangunkan infrastruktur sosial dan juga ekonomi luar bandar. Majlis Pembangunan Luar Bandar telah ditubuhkan di peringkat negeri, terutama di daerah, bagi merancang dan menyelaraskan segala projek pembangunan luar bandar, khususnya menyediakan kemudahan asas. Sebenarnya, kita lihat pula kesinambungan ekonomi juga yang memberi kesan dari segi rancangan buku merah, di mana pelancaran pada 25 Januari 1961 bagi untuk memantau segala projek penyediaan kemudahan asas seperti jalan kampung, jabatan, bekalan air dan juga elektrik. Buku ini diletakkan di Bilik Gerakan Kemajuan Negara. Okey, seterusnya kita lihat pula dikatakan bahawa kekurangan peruntukan menyebabkan program pembangunan seperti pembinaan sekolah, pusat kesihatan, penyediaan bekalan air dan elektrik juga terhalang. Dari aspek sosial pula, terutama dari sektor pendidikan, di mana kerajaan telah mengeluarkan Penyata Rahman Talib bagi mengkaji semula Penyata Jawatan Kuasa Pelajaran 1956. Penyata ini memberi penekanan kepada bahasa Melayu sebagai merupakan salah satu bahasa pengantar di sekolah. Seterusnya, dari penumbuhan Dewan Bahasa dan Pustaka DPP mula ditubuhkan pada 22 Jun 1956 di Johor Bahru di bawah Kementerian Pelajaran untuk mengukuhkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan termaktub dalam Fasal 1 Perkara 1 152 Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Baiklah, kita lihat pula kesinambungan dari aspek sosial yang sudah pastinya memberi kesan kemerdekaan terhadap negara kita dari segi Jabatan Penerangan, penubuhannya untuk menyampaikan maklumat tentang peristiwa di dalam dan juga di luar negara. Ini sudah pastinya ianya selaras dan fungsinya sebagai lidah rasmi kerajaan untuk menerangkan lagi kepada rakyat tentang falsafah, dasar dan juga wawasan negara, terutamanya menjelang
merdeka. Dari aspek kesihatan, sektor kesihatan pula, di mana kita tahu bahawa kesihatan dan juga hospital bertujuan meningkatkan sosio-ekonomi penduduk luar bandar. Ketika kita mencapai kemerdekaan tahun 1957, negara mempunyai sebanyak 65 buah hospital. Kementerian Kesihatan juga berperanan untuk memulihkan isu sosial serta pembangunan masyarakat demi kesejahteraan rakyat. Seterusnya, kita lihat pula kesinambungan dari kemudahan asas dari aspek sosial, di mana peniadaan kemudahan asas dan juga infrastruktur ini diberikan perhatian oleh kerajaan pada awalnya kemerdekaan. Kemudahan ini sudah pastinya meningkatkan lagi taraf hidup dan juga di samping merapatkan juang antara penduduk luar bandar dan juga bandar. Antara kemudahan yang disediakan ialah bekalan elektrik dan juga air bersih. Okay, seterusnya kita lihat pula dari subtopik yang terakhir iaitu prinsip kedaulatan Persekutuan Tanah Melayu. Terbahagi kepada dua aspek, iaitu yang pertama iaitu wilayah pengaruh dan juga kerajaan. Kita lihat pula dari wilayah pengaruh ini di mana kawasan yang mempunyai kesempatan untuk membentuk pertubuhan Tanah Melayu, PTM. PTM terdiri daripada Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Pahang, Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu dan juga Johor, Pulau Pinang dan Melaka. Setiap negeri berdaulat telah diketuai oleh sultan atau raja atau yang di-Pertuan Besar atau yang di-Pertuan Negeri. Dari segi aspek kerajaan pula kita lihat bahawa sudah pastinya institusi bertanggungjawab mengurus dan juga mentadbir negara. Kerajaan terbahagi kepada 3 komponen utama iaitu Badan Perundangan, Badan Eksekutif dan juga Badan Kehakiman. Kuasa memerintah telah dipegang oleh kerajaan yang dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya. Okay, sebenarnya kita lihat pula dari aspek kedaulatan undang-undang, terutama prinsip kedaulatan Persekutuan Tanah Melayu telah bermaksud bahawa kerajaan dan juga rakyat keseluruhannya tertakluk di bawah undang-undang sendiri. Kedaulatan undang-undang ini penting untuk memastikan keamanan negara dapat kita kekalkan. Kemudian kandungan perlembagaan PTM juga pada 1957 menjadi asas kedaulatan negara yang merdeka dan juga memelihara hak rakyat. Dari kita lihat pula dari segi lambang kebangsaan seperti Jatinegara, lagu kebangsaan, bendera kebangsaan, bunga kebangsaan merupakan identiti dan juga jati diri rakyat. Lambang ini sudah pastinya menjadi simbol perpaduan. Lambang ini mempunyai kedaulatannya tersendiri dan kita perlu memberi penghormatan kepada simbol rasmi negara. Seterusnya yang terakhir iaitu dari pengiktirafan sebagai rakyat, di mana ianya membolehkan kita mendapat hak asasi iaitu hak yang dimiliki oleh seseorang individu di sisi undang-undang seperti kebebasan bersuara, mengeluarkan pendapat. Sebagai salah satu warga negara, kita perlulah mematuhi perlembagaan di mana semua pihak bertanggungjawab untuk menggunakan hak masing-masing dengan bijak bagi mengekalkan keharmonian dan juga kemabuan negara. Itu saja kelas pada hari ini. Sekian, terima kasih.